Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Sazlin binti Ahmad Zahari daripada kelas IPA Syuk 6E. Nombor kami saya di Aisyah 20202577. Hari ini saya akan membentangkan atau menerangkan mengenai prosedur pengenalan haji oleh pengelola jemaah haji PTH, Agensi Pengamaran. Okay. Saya akan menerangkan 4 kandungan, iaitu prosedur permohonan permohonan sebagai PJH, prosedur pemberian PJH oleh tabung haji, pemantauan tabung haji ke atas PJH, proses demerit dan pembatalan lesen PJH oleh tabung haji. Okey, yang pertama, misi perkhidmatan haji ialah pengurusan haji yang terbilang. Misi perkhidmatan haji ialah untuk menyediakan dan menyelaraskan semua perkhidmatan yang diperlukan bagi membolehkan umat Islam Malaysia menunaikan fardu haji dengan sempurna, selamat dan dengan kos yang efektif agar mendapat haji yang mabrur. Okey, kenapa visi PJH macam ni dan maju macam ni? Kerana sebelum ni jemaah Malaysia sangat susah atau sangat suka untuk mendapat peluang untuk menunaikan haji. Macam sebelum ni ada masalah, macam ada yang kata masalah travel atau pihak agensi untuk yang menyediakan perkhidmatan haji. Ada yang mengatakan bahawa kos haji ni sangatlah mahal, menyebabkan orang tak mampu nak pergi haji. Okay, seterusnya bahagian agensi haji. Objektif bahagian agensi haji ialah mengurus proses pelesenan, agensi pelancongan dan pemantauan perkhidmatan pengelola jemaah haji mengikut peraturan yang ditetapkan oleh TH, iaitu tabung haji. Misi bahagian agensi haji ialah untuk mengawal selia pengelola jemaah haji serta meningkatkan tahap profesionalisme mereka sebagai sebahagian daripada pengurus haji Malaysia yang cemerlang. Maknanya pengelola haji ni, kita ni macam mutawif tau. Kita kena pasti kita ni profesional lah untuk menjaga jemaah semasa di lapangan, semasa di haji dan balik. Maknanya daripada mula orang tu ingin menunaikan haji, kita perlu jaga daripada mula sampailah akhir haji tu, sampailah jemaah dah balik ke Malaysia, walau tugas kita dah habis. Seterusnya, fungsi bahagian agensi haji. Yang pertama, program pemilihan dan pelesenan pengelola jemaah haji. Okey. Proses pemilihan ni ialah pengurus permohonan kelayakan membolehkan lesen pengelola jemaah haji. Yang kedua, agensi pemilihan agensi pelancongan yang layak memohon lesen. Yang ketiga, kelulusan lesen pengelola jemaah haji. Fungsi bahagian seterusnya ialah yang kedua, program pengurusan pengelola jemaah haji menyempurnakan dokumentasi jaminan dan pengeluaran lesen, pendaftaran jemaah haji mengikut pengelola jemaah haji, pendaftar petugas pengelola jemaah haji, tempahan dan lokasi penerbangan pengelola jemaah haji, operasi pasport jemaah haji pengelola jemaah haji. Maknanya sepanjang kita jadi pengelola ni, kita kena tengoklah dokumen jemaah kita lengkap ke tak, jaminan kita mana, lesen. Lepas tu pendaftaran jemaah haji pun kita kena tengoklah dia dengan mutawaf yang mana atau pihak yang mana. Tempahan dan lokasi ni pun kita yang handle. Kita akan setting lah untuk jemaah, tempahan hotel, makan, tempat tinggal, semua kita perlu yang setting. Pasport pun jemaah haji kita akan settle juga kan lah, asalkan jemaah mempunyai dokumen yang lengkap untuk membuat jemaah haji. Fungsi yang ketiga, program pemantauan dan penilaian pengelola jemaah haji. Okey, pemantauan aktiviti pengelola jemaah haji di tanah suci dan tanah air, pengurusan laporan, aduan dan arahan siasatan daripada pelbagai sumber, pengurusan penilaian prestasi pengelola jemaah haji. Maknanya sepanjang kita menjadi pengelola haji ni, akan ada orang memantau kita. Dia akan tengoklah sama ada apa yang kita buat ni ikut tak, kita jaga tak jemaah kita sepanjang di tanah suci dan juga di tanah air kita lah di Malaysia. Okey.
sekiranya pihak TH atau agensi lain mendapat tahu bahawa kita ni adalah layanan kita tak okey atau mendapat aduan mengenai mutawif atau pengelola, kita akan mendapat tindakan lah. Okey. Fungsi yang keempat ialah program pembangunan pengelola jemaah haji. Okey. Taklimat tahunan kepada pengelola jemaah haji, majlis kesyukuran tamat operasi TH swasta atau postmortem TH ni terbang haji, kursus atau seminar petugas pengelola jemaah haji. Okey, setiap kali kita nak pergi haji kan, sebelum kita nak bawa orang tu, kita akan pengelola jemaah haji atau mutawif ni akan ada seminar. Kita akan taklimat tahunan sebagai untuk kita dengar sama ada pihak di Arab Saudi sana ada apa-apa perubahan atau ada apa-apa lain untuk kita ambil tahu atau up to date mengenai jemaah, mengenai tanah Arab sana, tanah suci sana. Okey. Tawaran pakej haji. Dalam meniadakan perkhidmatan haji, jemaah diberi pilihan. Yang pertama, TH Muassasah dikendalikan oleh TH dengan kerjasama Muassasah. Yang kedua, pakej THTS dikendalikan oleh TH Travel Agency, Travel dan Servis Senyap Berhad dan pengawasan TH dan Muassasah. Seterusnya, pakej swasta dikenalikan oleh Agensi Pelancongan Bumi Putra Muslim yang diberi lesen PJH oleh TH dengan pengawasan TH dan Muassasah. Okey, yang pertama tu TH Muassasah, maknanya kita di bawah tabung haji. Kita di bawah tabung haji dan juga Muassasah. Bila kita masih dengan tabung haji tapi ada syarikat travel TH lagi, yang lain lagi. Yang ketiga, yang swasta ni pula, kita pergi macam ambil pakej haji daripada syarikat Andalusia atau syarikat Juara Travel, tapi pastikan syarikat tu dapat lesen daripada TH tabung haji sendiri dan di bawah pengawasan TH dan juga Muassasah. Okey. Latar belakang. Pengurusan jemaah haji secara swasta mula diperkenalkan sejak tahun 1988. Pada tahun 2000, ia dikenali sebagai pengelola jemaah haji. Maknanya, yang swasta ni kita dikira macam pengelola lah. Kita wakil daripada tabung haji, bawa jemaah haji untuk menunaikan haji di tanah suci. Macam tu. Okey, tujuan perkhidmatan PJH membolehkan jemaah mendapat perkhidmatan yang mempunyai nilai tambah, membuka peluang kepada agensi pelancongan Bumi Putra Muslim untuk mengendalikan jemaah haji secara terkawal sebagai PJH, iaitu pengelola jemaah haji ya. Membolehkan TH bergerak ke hadapan menuju matlamat mengawal segala keseluruhan pengurusan haji dan dengan segala tanggungan kos dan minimum. Maknanya kita sebagai pengelola haji ni, kita kan kita ni dikira syarikat swasta lah kan, kita macam tolonglah syarikat tabung haji ni, sebab yelah takkanlah syarikat tabung haji je yang handle bahagian haji ni kan, takkanlah satu syarikat je, sedangkan yang nak pergi haji ni ramai. So kita pun buatlah syarikat Muslim, Bumi Putra yang Muslim, kita buat satu travel ke haji, maknanya kita buat kos penerbangan untuk menunaikan haji. Jadi kita dah boleh bantu syarikat TH untuk meringankan lagi atau mencapaikan matlamat dia untuk mengawal lah, untuk menyelia jemaah haji di Malaysia untuk menunaikan haji. Okey. Perkhidmatan nilai tambah. Yang pertama, penginapan. Kedudukan penginapan yang dekat dengan masjid dan ruang bilik yang lebih selesa. Yang kedua, perkhidmatan petugas. Nisbah petugas kepada jemaah yang rendah berbanding kepada petugas untuk jemaah Muassasah. Bagi contoh, 100 jemaah haji yang pertama ialah 3 petugas, tambah setiap 100 jemaah haji tambah 1 petugas. Maknanya 100 orang tu kita hanya ada 3 orang petugas saja. Tapi kalau kita tambah lagi, mana kita akan tambah? Maknanya contoh kalau ada 200 jemaah haji, kita akan ada 4 je petugas. Macam tu. Saja makanan atau minuman, makanan secara buffet dan makanan dan minuman panas disediakan 24 jam. Maknanya jangan para jemaah tak perlu bimbang lah isu makanan, sebab kita akan sentiasa sediakan makanan untuk jemaah haji. Kebajikan jemaah. Jemaah sakit atau masuk hospital, sesusah jalan meninggal dunia diuruskan dengan lebih cepat. Ni macam contohlah kita
sekiranya ada jemaah yang sakit atau orang tua yang tak mampu nak bergerak dah kan, kita akan mungkin tengoklah apa insentif yang kita boleh buat. Contoh kalau orang tua tu warga emas lah, tak mampu nak berjalan, kita akan sediakan kursi roda, kita akan tolakkan ke, atau tengoklah macam mana kaedah yang ada kat sana nanti. Seterusnya, jemaah haji PJH. PJH dimasukkan THTS dan agensi pelancongan yang diluluskan lesen PJH tahun semasa. Jemaah haji PJH adalah juga jemaah TH. Mereka adalah rakyat Malaysia yang berdaftar dengan TH seperti mana jemaah haji muasasah. Jemaah haji yang menunaikan melalui PJH tidak diberikan tanggungan haji seperti mana jemaah haji muasasah yang menunaikan haji kali pertama. Ini secara tidak langsung dapat mengurangkan kos tanggungan haji, iaitu TH. Maknanya akan contohlah syarikat yang mana pegang swasta ni akan ada kekurangan sikit lah. Yang mana pergi dengan tabung haji akan ada kelebihan, iaitu macam tanggungan haji. Tapi kalau yang pergi swasta ni tanggungan sendirilah, macam tu. Okey. Proses permohonan lesen. Pemberian lesen PJH kepada syarikat agensi pelancongan Bumi Putra Muslim untuk mengendalikan urusan haji yang mempunyai perkhidmatan nilai tambah ini berlandaskan kepada Seksyen 27 hingga 33 Bab 5, Bab 6 Akta 535 Akta Tambah Haji 1995. Syarat untuk mendapatkan lesen PJH terbuka kepada agensi pelancongan Bumi Putra Muslim. Modal dibayar sebanyak tidak kurang RM500,000. Rekod kewangan yang kukuh, rekod pengalaman pengendalian umrah yang baik dan disahkan oleh pejabat Konsul Haji di Jeddah, perakuan pembadangan syarikat sendirian yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia, lesen perniagaan pengendalian pelancongan luar negara outbound yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, tiada kes pelanggaran pertukaran Akta Tambah Haji 1945 dalam tempoh 3 tahun. Okay, dalam ni pastikan paling penting lah, kita tak ada kes, kita tak ada kita tak ada langgar mana-mana kes atau akta selama 3 tahun. Okey. Agensi pelancongan permohonan baru perlu mengemukakan dokumen berikut. Yang pertama, Memorandum dan Article of Association, perakuan permohonan pembadangan syarikat sendirian. Yang ketiga, lesen pelancongan outbound yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Yang keempat, permohonan keuangan yang telah diaudit untuk 3 tahun terkini. Yang kelima, rekod bilangan jemaah umrah untuk 3 tahun. Yang keenam, pengalaman umrah oleh ahli lembaga pengarah dan atau pengurusan tertinggi syarikat. Okay, ini antara dokumen yang perlu disediakan lah. Okay, seterusnya syarat permohonan lesen PJH. Okay, agensi pelancongan yang telah mendapat kelulusan jawatan kuasa urusan haji untuk diberi lesen PJH perlu mengambil tindakan berikut: menandatangani surat persetujuan terima, menandatangani surat jaminan pengarah, membayar fee lesen sebanyak berjumlah RM50, deposit cek garawang atau bank draft berjumlah RM50,000, jaminan bank berjumlah RM50,000 juga, tambah 5% daripada jumlah kusuran wang pembelanjaan haji WPH dalam yang dikenakan kepada jemaah haji. Akhir sekali, jaminan ahli lembaga pengarah, iaitu RM100,000. Yang itulah dia syarat yang permohonan. Okey. Seterusnya, tawaran perkhidmatan kepada BH. PJH hanya boleh menawarkan perkhidmatannya kepada bakal haji untuk yang memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, mendaftar haji dengan TH, tabung haji sendiri, terpilih menunaikan ibadah haji dalam tahun semasa, warga negara Malaysia atau pemasdatin tetap ni maknanya contohlah orang tu daripada Indonesia tapi dia dah duduk Malaysia ni dah lama. Maknanya contoh dia dah duduk Malaysia ni dah dekat 20-30 tahun,
langsung tak boleh sana, macam tu. Kemudian warga negara asing yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh TH dan peraturan haji Arab Saudi dari masa ke semasa. Warga negara asing dia kena penuhi syarat yang telah ditetapkan oleh TH ada peraturan haji Arab Saudi untuk pergi haji lah. Kita tak boleh senang-senang je bagi warga negara asing untuk pergi sana. Sebab kita jaga rakyat kita, kerana rakyat luar. Jadi kita kena pastikan dia ikut apa yang perlulah. Okey. Terusnya pendaftaran BH dengan PJH. BH ni bakal haji, okey. Okey. Pertama, menggunakan borang pengesahan penerimaan tawaran perkhidmatan pakej haji tahun semasa yang tercatat logo PJH serta nombor lesen PJH sendiri hanya boleh disahkan dalam sistem haji TH setelah TH menerima senarai bakal haji yang mendaftar dengan PJH. Maknanya kita nak pergi ni hanya nama yang ada dalam sistem yang boleh pergi, yang mana tak ada lagi boleh lagi. Mungkin next time, mungkin next year atau tahun-tahun yang akan datang. Sebab kita ada masa, pihak Arab Saudi pun dah ada kota untuk kita sendiri kan, so kita kena ikut lah. Seterusnya pendaftaran BH dengan PJH, borang pengesahan penerimaan tawaran perkhidmatan pakej haji tahunan semasa yang telah ditetapkan hendaklah diimbas dan dimuat naik ke dalam sistem induk TH. Borang asal hendaklah disimpan di pejabat PJH tidak kurang dari 2 musim haji berikutnya. Okay, maksudnya kita ada borang tu, kita kena lengkapkan, lepas tu pihak TH akan imbas, lepas tu naik ke dalam sistem orang lah. Mana nanti kalau kita nak pergi, bila time kita akan cek kat sistem, borang asal tu pula atau original, kena cakap original lah, memang salinan yang pertama yang betul-betul yang penting tu akan dipegang atau disimpan oleh syarikat PJ sendiri dan tidak kurang 2 musim, maknanya 2 kali ibadah haji lah, 2 kali musim haji, barulah kita boleh tahulah kita punya pendaftaran tu bila. Okey, seterusnya masih dengan pendaftaran BH dengan PJH. Okey, TH berhak mengambil sebarang tindakan ke atas PJH, termasuk membatalkan lesen PJH jika terdapat sebarang pendaftaran yang mencurigakan dan atau TH mendapat aduan mengenai salah laku PJH dalam urusan mendaftarkan jemaah haji. Okey, TH syarikat tabung haji ni boleh batalkan lesen PJH sekiranya ada benda yang mencurigakan lah. Macam contohlah, kita ni ada sebagai contoh, saya punya turn untuk buat ibadah haji lagi 5 tahun, tapi saya minta buat cepat macam nak buat dalam tahun ni. So dia pun buat, dia cepatkan ke tak dapat dalam tahun ni, tahun depan atau tahun seterusnya tak ikut daripada tahun atau time yang sepatutnya, tu pihak TH akan kenakan tindakan lah atau membatalkan lesen. Tengok sekiranya kes tu berat atau tidak, itu saja. Okey, harga pakej haji PJH. TH akan melaksanakan debit bayaran haji PJH iaitu tunai haji kali pertama sebanyak RM11,573 iaitu 1,440 tahun hijrah. Bayaran haji ini berbeza dari tahun ke tahun. Baki dari harga bayaran pakej haji PJH yang dipilih BH jika hendaki membuat bayaran secara terus ke PJH, dan juga BH yang memilih pakej haji THTS hendaklah mencukupkan bayaran harga penuh pakej haji ke akaun TH masing-masing. Maknanya yang mana ambil swasta tu kita kena ni lah, bayar secukupnya lah. Mana kita dah ambil contoh harga kita ambil untuk haji tu, kos tu dalam RM50,000 kan, kita kena bayar full lah sebelum kita pergi tu, kena bayar sepenuhnya. Dan tak boleh ada baki sikit pun, kena bayar penuh, tak boleh nak ada tunggakan ke apa, tak boleh. Seterusnya proses pembangunan PJH. Setelah diberi lesen PJH, TH melaksanakan program pembangunan PJH yang seperti berikut. Yang pertama, taklimat kepada tenaga utama dan pegawai kerana PJH dari semasa ke semasa. Yang kedua, bengkel persediaan operasi haji untuk petugas PJH. Yang ketiga, kursus sijil pengurusan jemaah haji PJH
kerjasama TH USIM. Bermaksud maknanya bila kita dapat lesen tu, kita ada program tau. Program tu kita lagi cakap lagi faham lah, lagi ikut lah arahan kan, lagi faham kita punya tugas. Jadi kita perlulah ikut di tiga program ni. So kita tak ada sedikit kekurangan semasa menguruskan haji nanti, tanah suci nanti. Okey. Seterusnya, pemantauan perkhidmatan PJH. TH memantau dan menilai perkhidmatan PJH yang beroperasi tanah suci melalui pertama, pasukan petugas TH di peringkat maktab di Makkah dan di zon Madinah. Yang kedua, orang khimah untuk penilaian dan pemakaian PJH iaitu SUPP. Yang ketiga, borang maklum balas kepuasan PJH. Yang keempat, borang aduan dari JH. Maknanya kita ni walaupun kita dah pergi sana, kita kena sentiasa, sebenarnya kita tak ada silap langsung sebab kita akan dipantau. Dan pemantauan kita ni akan ada, ni adalah kalau kita ada kalau perkara yang kalau perkara tu tidak memuaskan, kita akan dikenakan tindakan. Jadi kita kena betul-betul fokus, betul-betul serius sebab dalam menguruskan jemaah haji ni. Okay. Seterusnya, pemantauan oleh TH negeri. Okey, urusan pengedaran brosur atau flyer oleh ejen PJH. Pastikan setiap ejen mendapat surat pelantikan yang sah daripada PJH. Urusan periklanan melalui pemasangan kain rentang PJH. Khusus haji di masjid-masjid dan lain-lain tempat harus dianjurkan oleh PJH dan tenaga pengajar hendaklah menaikkan kuliah mengajar haji dan umrah yang dikeluarkan oleh TH. Urusan promosi haji oleh individu atau agensi patungan yang tidak dilesenkan oleh TH. Okey, macam khusus haji di masjid atau tempat lain ni, kita kena ada kad kuliah mengajar tu. Okey, benda sangat pastikan itu daripada dikeluarkan oleh TH sendirilah. Kita boleh memandai sendiri, nanti akan menjejaskan kita punya markah demerit atau sebagainya. Okey, seterusnya tindakan yang akan diambil, yang perlu diambil. Ini masih dalam pemantauan oleh TH negeri. Laporan ke bahagian agensi haji dengan sertakan gambar, brosur, flyer dan sebagainya. Nyatakan di mana gambar, brosur, flyer dan sebagainya dibuat oleh seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram dan contohlah. Contohlah saya pergi tu khusus haji ni, tengok khusus haji tu tak ada pun kad yang disahkan oleh TH. So kita macam mestilah kita akan securi ke tak. So kita boleh buat aduan kat situ. So kita akan tunjuk lah. Okey, contoh kita snap gambar tempat kuliah tu kan, kita patah snap gambar tempat kuliah tu, snap lah mana tempat yang macam kita curigakan. Nanti kita boleh upload atau mat naik dekat ni lah antara laman sosial yang saya sebutkan tadi. Okey, seterusnya bantuan kepada PJH, iaitu menampal senarai PJH tahun semasa pada papan kenyataan pejabat dan masjid di daerah masing-masing, memberi ruang dan peluang untuk PJH membuat promosi selepas kursus haji dianjurkan oleh TH. Elakkan perkhidmatan yang boleh menimbulkan syak wasangka negatif. Contohnya macam kita akan senaraikan, macam pihak TH nak keluarkan senarai pengelola jemaah haji, maknanya dah akan pampangkan dekat papan kenyataan pejabat sana ataupun dan dekat masjid. Mana contohlah kita dekat contoh kita dekat Maluri kan kat Maluri ada masjid. Jadi pihak TH akan letaklah ni nama senarai PJH yang dipilih untuk pergi haji sana, macam tu. Seterusnya, tindakan ke atas PJH yang melanggar terma dan syarat. Hasil pemantauan dan aduan yang diterima dari jemaah PJH akan dinilai dan diambil tindakan berdasarkan kepada kesalahan yang dilakukan. Tindakan-tindakan yang dikenakan ke atas PJH yang melanggar terma dan syarat perjanjian atau peraturan haji Arab Saudi adalah diberi amaran, denda kewangan, tidak disambung lesen PJH. Ini macam nak katakan tadilah. Contoh kesalahan PJH tu, kalau ada masalah sikit, kalau
kalau kesalahan tu ringan, mungkin akan diberi amaran. Kalau macam ada sikit bahkan agak berat sikit, mungkin PJH akan dikenakan denda bayaran lah. Dan sekiranya kes tu teruk atau menyebabkan masalah tu berlarutan atau menyebabkan kerugian yang besar, pihak TJH tidak akan sambung lagi lesen PJH tersebut. Okey. Seterusnya, ini merupakan kadar denda demerit pada tahun 1441 Hijrah. Okey. Kadar demerit yang ringan ialah 1 hingga 5, iaitu mendapat teguran lisan sederhana 6 hingga 7, 15,000, 8 hingga 9, 200,000, 10 hingga 11, 300,000, 12 hingga 13, 40,000, 14 hingga 15, 500,000. Yang berat ialah 16 hingga 17, 51,000, 18 hingga 19, lebih daripada itu 660,000, 20 hingga 21, 70,000, 22 hingga 23, 80,000, 24 dan ke atas 100,000. Okey. Selepas ni saya akan menunjukkan beberapa gambar seperti kadar denda demerit, contoh browser PJH dan juga contoh lesen PJH untuk bagi memudahkan atau menyenangkan memahami lah, lebih macam tu. Lebih lagi kadar demerit. Okey. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya.